Dana AP anda. Ya, waktu sekarang 5.39 petang. Masih lagi bertemankan Su Kasim dan juga saya Zaza Majid dalam Tanya AP Anda Fu. Bersemangat pendengar-pendengar kita ya untuk bertanya soalan ya dan sebagainya. Ada yang sampai hampa tadi sebenarnya off air. Itulah. Kita bersama dengan Encik Muhammad. Selamat petang Cik Muhammad. Selamat petang. Ya, Cik Muhammad sendiri ya, adakah anda mempunyai insurans kesihatan anda sendiri? Ada. Selain daripada di syarikat ya? Betul. Okey, dan apa soalan anda sebenarnya ni? Okey, begini. Kita sekarang, a lot of the insurance company ni cover kita punya hospitalization base kalau kita masuk as an inpatient lah. Saya kasih satu contoh. Misal kata you kena buat MRI lah for instance. Right? Kalau you buat MRI tu as an inpatient, they will cover you lah, no problem. Tapi kalau you buat MRI tu as a outpatient, chances are insurance company tu bilang, oh, you tak masuk hospital, so therefore it's not covered. But the problem is the same MRI, it's the same procedure. The only difference is you cuma tidur kat atas katil the night before, and then the next day you go in and do the same MRI. So my question is, who is in charge to sell or make insurance company to stop covering based on whether it's inpatient or outpatient, but to cover based on the procedure itself. Itu soalannya ya? Yeah. Terima kasih Encik Terima Muhammad. kasih Apa yang Muhammad. authority ni yang will be able to tell off insurance company, they should stop this whole habit lah. Cik Muhammad. Di zaman moden ni kan, Ya. I mean, you can do a lot of things as an outpatient. Okey. You save time and save money, and you also save money for insurance because you end up claiming less. Baik. Yes, Okey. okey. Jadi di sini soalannya tadi telah pun diberitahu ya Cik Muhammad. Kita dengar apa penjelasan Dr. Fatimah ya. Terima kasih Okey, Cik Muhammad terima kasih. kerana sudi untuk berkongsi. Bagaimana Dr. Fatimah? Soalan ini adalah suatu yang lazim ditanya ya, sebab kos untuk melakukan scan ataupun MRI adalah tinggi. Kalau sebagai inpatient ataupun patient dalam ya, tidak susah sebab boleh digunakan untuk membayar kosnya melalui Medisave, Medishield ataupun insurans swasta sendiri seperti yang ada katakan oleh Encik Muhammad tadi. Tetapi isunya ketara bila kita terpaksa melakukan scan ini sebagai outpatient ataupun pesakit luar. Kalau kita ingin melakukan sesuatu scan itu yang direkomendasikan oleh doktor dan kita mempunyai penyakit kanser, pembayaran ini boleh digunakan melalui Medishield sebab ini telah di-approvekan ya, boleh dibayar. Tetapi bagi scan ataupun MRI yang bukan untuk penyakit kanser ataupun related to cancer, pembayarannya memang pada dulunya tidak boleh dibayar melalui Medishield atau Medisave. Tetapi baru-baru ini di Parlimen tahun ini saja ya, bulan Mac baru kita telah berunding tentang ini dan sekarang kita boleh menggunakan hingga 300 dari setiap akaun untuk membayar untuk scan sebagai outpatient. Ini adalah melalui Medisave, Medishield ya. Tetapi pertanyaan Encik Muhammad adalah tentang insurans private, di mana insurans private itu hanya untuk pembayaran sebagai inpatient atau patient dalam dan bukan untuk outpatient. Jadi kalau kita membeli sesuatu skim itu, kita harus meneliti butir-butirnya ya, insurans private ini, dan kita harus membaca setiap perinci ya, apakah skim yang kita beli ini dan apakah cara-cara untuk pembayarannya dan sebagainya dan untuk apa yang kita boleh gunakan. Jadi banyak insurans yang hanya membenarkan seseorang itu menggunakan pembayaran melalui insurans ketika mereka menjadi patient dalam ataupun inpatient. Jadi kalau inginkan yang outpatient, memang tidak banyak program atau skim yang boleh digunakan, tetapi ini adalah suatu yang Kementerian Kesihatan juga masih meneliti ya, sebab mereka tahu bahawa ramai di antara pasien-pasien yang memerlukan MRI dan scan ni tidak perlu masuk ke hospital. Mereka ini boleh dilakukan sebagai outpatient. Tetapi satu langkah yang positif ialah sekarang pemerintah telah membenarkan kita menggunakan hingga 300 satu tahun ya? Untuk membayar kos scan ataupun MRI yang dilakukan sebagai outpatient. Mungkin ini satu menimbulkan kelegaan untuk sesetengah orang yang perlukan
menerapkan imbasan sebegini dan membantu mereka untuk menggunakan dana-dana yang ada. Dan Saya juga ingin menambah suatu isu di sini ya, iaitu Encik Muhammad bagus ya sebab dia telah memberi insurans private sebab ramai di antara masyarakat Melayu Islam kita di mana mereka ni tidak prihatin tentang isu kesihatan dan tidak tahu tentang Medisave, Medishield dan juga tidak mendapatkan insurans kesihatan ya. Ini adalah sesuatu yang penting sebab kadang-kadang kalau kita tidak menjangka kita mendapat sesuatu penyakit itu, kita harus mempunyai sedikit wang yang cukup lah ya. Jadi kalau kita berfikiran panjang memandang ke hadapan, skim insurans kesihatan juga adalah perlu ya, tetapi kita harus hanya membeli yang kita mampu, jangan membeli terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi harus berunding ya jika ingin membeli insurans kesihatan. Ya, sememangnya ya Zaza ya, kerana itu juga adalah keperluan masa kini ya. Jika sekali. dahulu 10 tahun dahulu dilihat sebagai kurang penting kerana mereka jangkakan saya takkan sakit, saya sihatlah. Tapi sebenarnya ya perubahan kehidupan kita ni begitu cepat berlaku ya doktor ya. Dan ada kalanya kita terperangkap dalam situasi kita sakit dan tidak mempunyai sokongan kewangan yang mencukupi dan kita pula tidak boleh layak untuk skim bantuan yang ada kerana pendapatan kita yang sedemikian. Jadi ini yang perlu difikirkan lebih jauh lagi ya. Dan pelan insurans yang diambil itu juga harus dalam kemampuan kita. Bukan saja tentang pelan insurans ya Prof. Satu lagi hal yang menjadi keprihatinan ni tentang ujian kesihatan. Masyarakat kita juga nampaknya ada yang mengambil ringan ya. Macam tak peka lah. Betul. Macam tak perlulah pergi ujian kesihatan setahun sekali ni. Ya, dan dikatakan juga walaupun kaum wanita, kaum Melayu wanita yang lebih proaktif untuk melakukan ujian kesihatan berbanding kaum Adam tetapi dilaporkan juga untuk bara payudara juga ya, ramai yang masih lagi tidak berani untuk ke depan bagi melakukan pemeriksaan walaupun programnya ada dan tahun ini saya dengar pusat bara ataupun Cancer Society ada menyediakan untuk mereka yang berusia 50 tahun lakukan percuma untuk 3 ujian pemeriksaan iaitu seperti bara payudara, untuk pangkal rahim dan juga satu lagi itu kolorektal jadi apa pandangan doktor tentang perkara ini? Ya, ini adalah suatu yang terikat kepada minda seseorang itu ya, dan minda masyarakat Melayu Islam kita. Ada di antara mereka yang tidak mahu tahu tentang penyakit-penyakit yang mereka boleh dapat atau sebagainya dan mereka hanya berserah kepada takdir. Tapi kalau kita ada cara untuk membuat screening dan mendapat tahu awal, ini adalah penting ya, sebab National Cancer Society memberikan screening yang percuma kepada mereka yang berumur 50 tahun ke atas untuk 3 jenis kanser ini dan tidak payah membayar sedikit pun wang ya. Ini adalah sesuatu yang amat baik sekali dan kita harus terus datang ke hadapan untuk membuat screening ini. Jadi untuk mereka yang lainnya, mereka boleh melakukan screening melalui doktor-doktor keluarga ataupun poliklinik sebab mereka mendapat subsidi yang tinggi. Ini adalah penting. Dan juga ada di antara masyarakat Melayu Islam kita yang ketika mereka mendapat tahu mereka ada sesuatu jenis penyakit, bara ataupun penyakit kronik, mereka terus menjadi murung ya dan tidak mahu datang ke hadapan untuk berunding dengan doktor atau mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Itu juga tidak baik sebab kita harus berunding dengan terbuka dengan doktor kita, jadi kita mendapat rawatan yang terbaik untuk keadaan kita. Saya telah bertemu dengan ramai makcik-makcik ya yang mereka takut untuk datang ke hadapan. Ada di antara mereka, salah seorang daripadanya mempunyai tumbuhan payudara ya yang sudah membesar dan berdarah, dan ketika itu bertemu dengan saya, dia kata dia malu untuk berjumpa doktor lelaki. Jadi saya membuat appointment untuknya untuk bertemu doktor wanita. Tetapi bila dia pergi ke hospital, dia terus lari balik sebab takut. Jadi kita tidak mahu penyakitnya melarat sehingga ke tahap-tahap yang advance dan tidak boleh dirawati lagi. Jadi saya berharap pada peringkat-peringkat awal jika masyarakat Melayu Islam kita mendapati ada sesuatu yang tidak betul ya, atau dapati tumbuhan atau sesuatu yang mereka tidak faham, harus terus dengan awal berunding dengan doktor keluarga mereka ataupun pergi ke poliklinik sebab ini adalah penting. Yang mendapat rawatan awal akan barangkali dapat
membantu dan boleh sembuh ya. Ya, dan agak kasihan untuk makcik tadi ya. Dan pastinya dengan adanya sokongan keluarga ataupun orang terdekat yang dapat memberikan semangat saya rasa makcik itu tidak akan lari pulang daripada menjalankan pemeriksaan itu. Jadi kita sebagai anggota masyarakat perlu sama-sama menyokong dan berkongsi. Tentunya. Jangan diam-diam kalau mempunyai masalah kesihatan ya doktor ya. Ya, betul. Dan apa agaknya ya pandangan Profesor Madya Fatimah Latif tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh masyarakat ya, khususnya dalam kita menjaga diet, melakukan pemeriksaan yang lebih kerap, melakukan kegiatan aktiviti yang lebih aktif lagi, lebih kerap lagi. Apa antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan? Ya, memang semuanya terpulang kepada diri kita sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Apakah yang kita mahukan untuk masa hadapan kita, untuk generasi akan datang kita. Sebab kalau kita tak sihat, bagaimana kita ingin mendampingi generasi akan datang kita dan sebagainya. Jadi kita harus membuat refleksi tentang isu-isu ini ya. Memang penting. Pemakanan, senaman, ini adalah sesuatu yang kita harungi setiap hari. Apa yang masuk ke dalam mulut kita akan ada jangka masa berpanjangan ya, efek-efek dalam tubuh badan kita juga. Jadi kita harus memikirkan semua ini dan semuanya terpulang kepada minda kita sendiri. Jadi buatlah pilihan yang baik dan tepat. Dan prasarananya juga telah pun disediakan ya dengan adanya Aktif SG lagi yang terkini ni. Ya. Saya menerima satu WhatsApp dari teman saya. Kak, ini bagus ni. Kalau kakak pergi mendaftar nanti berdapat kredit 100 ya. Cakap bagus juga ni ya. Sesuatu yang boleh dimanfaatkan di pusat-pusat sukan yang terdekat dengan estet kejiranan ya. Mungkin doktor nak terangkan tentang Aktif SG ni boleh Ya, memang bantu? ini adalah suatu skim dan program yang baik sebab ini adalah untuk mendapatkan lebih ramai rakyat Singapura untuk datang ke hadapan, membuat senaman dan mempunyai gaya hidup yang aktif dan sihat hingga ke umur-umur tua mereka ya. Jadi ini adalah senang sebab pusat-pusat ini berdekatan dengan rumah mereka. Mereka hanya harus pergi ke sana membuat pendaftaran dan akan mendapat kredit itu. Jadi senang sekali ya, tapi kita harus mengambil langkah yang proaktif, datang ke hadapan. Selain daripada pergi shopping atau pergi kedai beli barang-barang dan sebagainya, kita terus pergi ke pusat sukan. Itu adalah satu perlawanan yang lebih baik dan lebih positif ya, dan boleh mendapat satu impact yang positif dalam kesihatan kita berpanjangan. Benar, dan saya lihat kan Zaza dalam program Aktif SG ni tak lama lagi ya di kolam-kolam renang awam di pusat sukan nampaknya boleh barbecue lagi ya. Dan penggunaan gimnasiumnya juga murah. Lebih kurang $2.50 begitu ya untuk ya, memang sekali murah masuk sekali. Ya. Bukan saja berdekatan dengan kediaman kita tetapi juga nanti ada prasarana berdekatan dengan tempat kerja, berdekatan dengan sekolah, jadi tiada lagi alasan. Benar sangat-sangat ya, tiada alasan untuk kita tidak melakukan perkara-perkara yang aktif yang bermanfaat untuk kesihatan kita. Kita akan kembali lagi, kita lihat bagaimana kalau ada masa kita ambil satu lagi panggilan sebentar saja lagi.